Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Syahnun Channel, saluran pendidikan anda. Hari ini kita akan meneruskan periodic table iaitu ionization energy. Ionization energy. Our objective, number one, define the first and second ionization energy, and then analysis the variation in the first ionization energy across a period and down a group. Explain the increase in the successive ionization energy of an element, and the last one, deduce the electronic configuration of an element and its position in the periodic table based on successive ionization energy data. Alright. Mula-mula kita tengok apa itu definition of ionization energy atau ringkas dia IE. Ya. The minimum energy required to remove 1 mole of the outermost electron from a gaseous atom or ions in their ground state. Ini adalah definition yang umum untuk ionization energy. Okey, untuk ionization energy kita ada first ionization energy yang disimbolkan sebagai IE1 tu. Kita ada second ionization energy EI2, kita ada third, fourth and so on. Jadi kita lihat first ionization energy punya definition. Okay. Untuk first ionization energy IE1, the minimum energy required to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom. Dia punya persamaan dia, okey, kalau kita boleh lihat di sini. Okey, kalau kita boleh lihat di sini ialah M. M ini ialah metal lah. Dia mesti dalam keadaan gas. Minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Mana dia atom tersebut, metal tersebut mesti dalam keadaan gas. And then dia buang satu elektron. Dia akan jadi M plus gas plus E lah. Okey. Ni delta H dia lah. Iaitu tenaga. Dan tenaga itu diperlukan. That's why dia positif. Positif mean minimum energy required. Tenaga diperlukan untuk buang 1 mole elektron daripada 1 mole gaseous atom. Untuk second ionization energy, minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of unipositive ion in the gaseous state. Okey, dia akan start dengan sini. M plus gas. Itu dia panggil unipositif. Menjadi M2 plus gas. Okey, jadi kalau kita ada satu persamaan yang macam ni, M gas. Okey, mungkin kita selalu melihat persamaan begini. M2 plus gas. Okey, ini akan menjadi 2E lah. Alright, ini bukanlah first ionization energy, bukanlah second ionization energy, sebab dia start daripada M, lepas tu dia jadi 2 positif. Ini sebenarnya adalah cantuman first ionization energy dengan second ionization energy. Okay. Okay, sekarang kita akan lihat the variation of ionization energy across a period and down a group. Di dalam jadual berkala, kita lihat kalau kita cross a period, what happen to the IE, dia punya variation dia lah. Kalau kita down a group pula, apa jadi? Jadi ini adalah secara am dia. Secara am kita akan lihat begini, across a period, kita tahu bahawa apabila cross a period, kita tahu bahawa proton number akan increase. Alright, proton number akan increase. Atomic size akan decrease. Ini kita dah lihat dalam pelajaran sebelum ni. Effective nuclear charge juga akan increase. And then the force of attraction nucleus toward electron pun akan increase. Elektron yang menarik elektron yang luar tu, dia akan lagi kuat lah. Sebab cross the period, size lagi kecil. Jadi the outer electron are tightly held and more energy is needed to remove valence electron. Jadi kita akan dapati bahawa apabila cross the period, IE akan increase. Okay? IE akan increase kalau kita moving across a period. Okay. Kalau kita down a group pula, okay, ini adalah yang kita faham sebelum ini dalam jadual berkala. Kalau down a group, atomic size akan
increase, down group. Sebab apa? Sebab ni dia punya principal quantum number dia increase, ataupun kita boleh kata the number of shell dia increase kan. Bila down group, number of shell dia meningkat, dia 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4 and so on. And the shielding effect juga akan meningkat, and the force of attraction of nucleus toward electron akan turun. Okay, tarakan nukleus akan lemah lah sebab shielding effect besar. And energy is required to remove electron akan decrease juga. Jadi elektron yang luar tu, nukleus menarik elektron kat luar tu dah kurang. Dia tarik tak apa kuat. Jadi IE akan lemah lah. Kita perlukan kurang tenaga untuk mengeluarkan elektron yang dekat luar tu. Okey. Ini ialah variation di dalam jadual berkala ya. Okey, ini adalah dia punya variation dia. Jadi beginilah bila cross a period, kalau kita tengok cross a period, contoh daripada lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, ionization energy akan increase. Kalau down a group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, strontium ni akan decrease dia punya ionization energy. Okey, tapi yang best dia, kita tahu generally IE akan increase across a period. However, ada pengecualian. Ada benda yang pelik kalau kita lihat kat sini. Ini contoh, kalau kita lihat di sini. Okey, kita lihat di sini ya. Bila kita lihat di sini, ni lithium, barium, beryllium, boron. Sepatutnya boron ini, IE dia sudah tentu lebih tinggi daripada beryllium. Tetapi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah beryllium lebih tinggi sedikit berbanding dengan boron. Ada dua tempat yang berlaku. Okey, kemudian karbon naik semua balik sampai dekat nitrogen dengan oksigen. Sepatutnya oksigen first IE dia lagi besar daripada first IE of nitrogen. Tetapi itu tidak berlaku. Nitrogen lagi tinggi daripada oksigen. Ini berlaku di period 2. Di period 3 pun benda yang sama berlaku. Okey, di tempat yang sama juga. Di grup yang sama lah. Sebab beryllium ni dia group 2, magnesium group 2 kan. And then boron ini dia group 13 and aluminium pun group 13. Di tempat yang sama juga, iaitu kita dapati magnesium lagi tinggi pada aluminium. Ini satu yang pelik. Dan juga phosphorus dengan sulfur pun sama. Sepatutnya sulfur ini IE dia sudah tentu lagi besar daripada phosphorus. Sebab dia punya size dia lagi kecil. Dia punya proton number dia pun lebih daripada phosphorus. And then dia punya effective nuclear charge of sulfur juga lagi besar daripada phosphorus. Itu tidak berlaku. Okey, kenapa? Okey, jadi kita akan lihat itu. Kenapa berlaku yang sedemikian. Okey. Ini kita panggil anomalous case. Anomalous case. Pada grup 2, 13, 15 dan 16. Grup 2 dan 13 ini beryllium, boron dan magnesium, aluminium. Grup 15, 16 adalah nitrogen, oksigen dengan phosphorus dengan sulfur. Okey. IE of beryllium lagi besar pada boron. Okey, seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kenapa berlaku yang sedemikian? Kita lihat alasan yang diberikan oleh ahli sains. Alasan dia begini. Okey. Okey, mari kita lihat. Sebenarnya kita cuma boleh melihat dengan kita melihat electronic configuration. Kalau kita lihat electronic configuration of beryllium, kita tengok yang dia punya valence lah, dia punya valence elektron dia 2s2. Dia ada lagi 1s2, 2s2 kan. This is dia punya valence elektron dia macam ni, 2s. Manakala bagi boron 2s2, 2p1. Ini dia valence elektron 2s, isi 2 elektron dan 2p. Jadi berdasarkan ini kita dapati bahawa 2p orbital of boron alright, 2p orbital of boron is further from nucleus compared to 2s orbital. Alright? 2p ni 2p ni banding dengan 2s kan mesti dia lagi jauh daripada nukleus kan, compared to 2s orbital of beryllium. Okay? Ni lagi jauh. Bila lagi jauh, electron from 2p orbital is easier to be removed than 2s orbital.
Jadi kat sini ni lagi susah lah untuk dikeluarkan sebab dia lagi dekat dengan nukleus. Yang ni jauh pada nukleus, lebih mudah. Jadi dikatakan bahawa less energy is required to remove the outermost electron of boron. Okay? Boron ni, yang ni lebih mudah dikeluarkan berbanding kalau kita nak keluar pada elektron yang ada pada 2s pada beryllium. Okay? Beryllium dia lebih dekat dengan nukleus. Jadi sudah tentu tarikan nukleus terhadap elektron tersebut lagi kuat. Okay? Sebab itu memerlukan tenaga yang banyak. That's why beryllium kita dapati dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan boron, walaupun boron saiz dia lagi kecil, efektif nuklear charge dia lagi besar. Okey, itu alasan untuk beryllium dengan boron. Okey, bagaimana pula dengan nitrogen dengan oksigen? Sama juga, kita akan melihat kepada valence elektron dia. Okay, kalau kita tengok nitrogen 2s2 2p3, jadi 2s kat sini 2p3 dia macam ni. Tengok yang warna merah ni. Ini oksigen pula 2s2 2p4. Okey, dia macam ni. Jadi sebenarnya the irregularities explain kenapa berlaku keganjilan kat sini, kenapa nitrogen mempunyai first IE yang besar is explained, diterangkan kerana dia ada extra stability of the half field 2p orbital. Ini adalah half field of 2p. Dikatakan bahawa half field mempunyai extra stability, dia ada kestabilan yang lebih. That's why memerlukan tenaga yang banyak untuk mengeluarkan compared to oksigen. Oksigen ini yang keadaan yang begini dipanggil partially filled. Okay, partially filled. Ni half, sepatutnya kalau penuh dia adalah ada 6 elektron. Sekarang dia terisi dengan 3 elektron. Itu dipanggil half filled. Selain daripada half filled dengan fully filled, dipanggil partially filled. Okay, partially filled ini less stable. That's why apabila elektron ini dikeluarkan, bila kita nak keluarkan elektron, dia akan keluar yang berpasangan tersebut. Yang berpasangan elektron tersebut lebih mudah dikeluarkan. Sebab elektron yang berpasangan kan ada tolak-menolak, jadi senang untuk dikeluarkan berbanding dengan ini. Okey, itulah alasan yang dikeluarkan atau diberikan oleh ahli sains kenapa nitrogen lebih tinggi first IE dia, walaupun nitrogen ini proton number dia kurang daripada oksigen, saiz dia lebih besar daripada oksigen, and then dia punya efektif nuklear charge dia kecil daripada oksigen. Perkara yang sama kita boleh menerangkan untuk period 3 sebenarnya, sama saja. Jadi kalau kita lihat untuk magnesium 3s2 and then aluminium 3s2 3p1, benda yang sama. 3p orbital of aluminium is further from nucleus compared to 3s orbital of aluminium. Okay, 3p of aluminium further from nucleus compared to the 3s orbital of magnesium. Okay, this one is magnesium. Magnesium lah dalam. Neutron from 3p orbital is easier to be removed than 3s orbital. Less energy is required to remove the outermost electron of aluminium. Ini less energy needed. Yang ni sebab dia dekat dengan nukleus, sukar untuk dikeluarkan lah. Okay. And then the same thing goes to untuk phosphorus dengan sulfur. Benda yang sama berlaku untuk kita menerangkan tentang sulfur, iaitu the extra stability of half field of 3p orbital of phosphorus. Dia ada extra stability kat sini. Ada extra stability. More energy needed to remove the first electron than the less stable partially filled orbital of sulfur. Sulfur dia partially lebih mudah untuk dikeluarkan. Alright. Seterusnya kita pergi kepada successive IE. What is successive IE? Successive ionization energy increases due to the increase the positive charge on the ion produced, thus successive electron increasing difficulty to be removed. Successive ionization energy ini kita merujuk pada satu atom, for example. Kita ambil oksigen katakan. Kita keluarkan elektron yang pertama, and then kita keluarkan lagi elektron yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
kita akan dapat, itu dipanggil successive ionization energy. Daripada satu atom yang sama kita keluarkan. Dan kita akan dapati first IE akan kurang berbanding dengan second IE. Third IE akan lagi besar berbanding dengan second and seterusnya lah. Alright. Okay. The staggered line separate. Okay, kita akan tengok nanti the staggered line ni. Needed to remove valence electron from the core electron large. Okay, nanti kita akan tengok. Dan jadi macam ni. In general, successive ionization energy always increase. Of course lah, dia akan increase lah. Because each subsequent electron is being pulled away from an increasing more positive ion. And that requires more energy. Kita keluarkan elektron, kita keluarkan elektron. Jadi tenaga dia akan sentiasa meningkat. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini ada satu atom, dia ada 5 elektron. Nampak elektron yang warna merah ni dan elektron yang warna hitam ni. Jadi first IE ialah kita nak buang elektron yang paling luar lah, this one. Okay, this is first elektron yang paling luar, the outermost elektron yang dikeluarkan. Itu dipanggil first IE, IE1. Okay, first electron remove, kita remove yang ni. And then kita remove yang kedua. Okay, and then kita remove yang ketiga. Apabila kita nak dia punya tenaga je begini ya. First IE katakan tenaga yang diperlukan adalah 100 kJ per mol lah. Selalunya kita akan merujuk kepada 1 mol of elektron. Yang kedua, dia mesti meningkat punya 200 kJ per mol. Yang ketiga, 400. Dan apabila kita nak remove yang keempat, elektron yang keempat yang warna merah ni, the fourth electron remove, kita akan dapati meningkat juga, tetapi peningkatan yang mendadak di sini daripada 400 kepada 4000. Okay. First IE, second IE, third IE, dia meningkat gradually. Tapi from 3 IE, the third IE ni sampai keempat ni, nampak ada anak panah macam ni menunjukkan drastic change, perubahan yang mendadak daripada 400 kepada 4000. Sini 100, 200, 400 memang meningkat secara perlahan-lahan. Sampai ke sini kita dapat meningkat dengan banyak 4000. And then 5000 lah dia akan meningkat macam tu. Jadi drastic change in the IE4. Dan kalau kita buat secara ratio, memang kita akan dapati IE4, IE3 tu dia punya ratio dia paling besar lah. Berbanding kata kita ambil IE1 dengan IE2, ratio dia kecil. Okay, the drastic increase in successive ionization energy occur between the removal of the last valence electron and the removal of the first core inner electron. Kenapa berlaku macam ni? Okay, rujuk balik pada ni. Sebenarnya 3 elektron yang pertama kita keluarkan itu ialah berada di luar valence electron. Dia adalah valence lah, elektron yang berada pada luar. Tetapi yang keempat dan yang kelima ini dia berada di sebelah dalam. Kita panggil the core ataupun inner. Dia adalah inner electron. The first core ialah yang keempat lah. Yang apabila kita keluarkan elektron yang keempat. Jadi yang lebih dalam sudah tentu tarikan nukleus terhadap elektron tersebut lagi kuat berbanding dengan yang luar. That's why kita nampak ada perbezaan yang besar di situ. Okay. Dan kalau kita lihat, kita ambil hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Ini period 1, kita cross the period ni period 1, ni period 2 semua ni sampai ke neon. Kita akan dapati macam ni. Hidrogen memang satu je elektron dia. 1312 lah, kJ per mol. Dia punya first IE dan dia memang ada satu elektron, satu lah. Helium dia ada 2. Tapi lithium dia ada 3 elektron. Kita akan dapati perbezaan yang besar antara first dengan second. Ni 520, ni dah 7000. Okay, ni gradually balik. Kalau beryllium, kita dapati perbezaan besar pada second and third. Dia jadi macam staggered lah, macam tangga macam ni ya. Okay, jadi macam ni. Jadi kita lihat dengan lebih clear, kita katakan macam ni. Kita ambil lithium, beryllium and then boron. Okay, apa yang kita boleh dapat maklumat daripada sini? Okay, number 1, lithium ni, this is lithium.
there is a drastic increase in IE2. Ni dekat IE2 lah. Ni first IE, ni second IE. Okey, maksud dia second elektron ni first elektron yang dikeluarkan. Ni second elektron ni. Second elektron and third elektron lah yang itu berada pada inner core. Okey, inner core. Makna dia ini dia punya valence. Jadi ada berapa valence dia? Ada 1. Ada 1 elektron in valence shell in lithium. Okey. Beryllium sama juga kita dapati drastic change between IE3 lah 2 and 3 ni kat sini. Makna dia ada 2 elektron kat luar. Dia ada 2 elektron. Dan dengan mengetahui berapa valence elektron, sebenarnya kita boleh meramal dia punya group dia. Kan, valence elektron juga kita boleh meramal group. Dan bagi boron, nampak drastic change 800, 2000, 3000, 25000. Kalau kita baca ni pun kita nampak 800, 200, 3000, 25000. Itulah dia punya drastic change. That's mean dia ada 3 valence elektron. Okay. Jadi kita tengok soalan. Ini soalan. 5 successive ionization energy in kilojoule per mole for atom M is shown below. Dia bagi 5 yang pertama. Daripada yang mana dia? Yang ini, first IE ini mesti yang paling luar kali lah. Sampai 5 lah. Dan soalan ini dia tak beritahu berapa elektron yang ada pada atom ini. Okay. Electronic configuration of the valence electron for M. Ini kita kena tentukan ada berapa valence elektron. Jadi cara dia, kita buat macam tadi ya. Kita check dia punya IE 800, 1500, 3200, 4000, 16000. Clear dekat sini. Dia punya drastic change between 4000 ke 16000. Itu ialah clear, kita nampak clear cut kat situlah dia punya drastic change dia. Drastic change dia dekat sini antara IE4 dengan IE5. Jadi ada berapa valence elektron dia? 1, 2, 3, 4. 4 lah. Okay, itulah kat situ. Dia punya clear cut dekat situ. Itu dia punya drastic change. Dan drastic change between 4th and 5th electron. Okay. Ini elektron first IE dia. 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 valence elektron. Macam mana kita nak tulis electronic configuration? Kita tahu kalau ada 4, that's mean dia adalah kumpulan 14. Dan untuk pengetahuan, untuk cara IE ini, cara successive ionization energy, kita cuma boleh menentukan group 1, group 2, group 13 sampai group 18. Kita tidak boleh menentukan transition element, tak boleh. Cara successive cuma untuk group 1, 2, 13 until 18. Jadi kalau dia ada 4, ni 1, 2, 3, 4, dia ada 4 valence electron, that means dia adalah kumpulan 14. Kumpulan 14, cara menulis dia lah macam ni. Okay. NS2 NP2 lah. NS2 NP2. Okay. NS2 NP2. Iaitu kita tahu dia ada 4 valence electron dan kita tidak tahu dia punya berapa dia punya kita tak tahu dia punya group dia. No, kita tak tahu dia punya period dia. That's why kita bubuh N kat sini. Kalau katakan dia period 2, jadi ini jadi 2s2 2p2. Tapi dia punya total elektron dia adalah 4 lah. Okay, kita tak tahu lah. Okay. And then seterusnya group number of M in the periodic table mestilah group 14, saya dah sebut tadi. Dan if M were to form a simple ion, kalau group 14 dia cenderung untuk buang 4 elektron. Okay. Jadi formula yang sesuai ialah M4+. Okay. Alright. Kemudian kita tengok exercise yang berikutnya. X, Y, Z
dengan first IE, second IE and so on lah. Which two element belong to the same group in the periodic table? Write its valence electronic configuration. Pertama kita nak tentukan same group, makna dia mesti mempunyai sama bilangan valence elektron. Jadi kita boleh check kat sini. 800, 1500, 3000, 4000, 16000. Okey, yang ni memang clear kat sini. Okey, tengok yang ni pula. 1200, 6000, 7000, 8000, 10000. Beza dia dekat sini ya. Dekat Y. Dekat Y ya. 1200 dengan 6000. And then this one 1400, 1008, 3000, 5000, 30000. Okey, jadi memang clear X dan Z. Okay, X dan Z ini, which two element belong to the same group? Write its valence electronic configuration. Sebab apa? Kita pilih itu sebab dia ada 4 valence electron. Okey, untuk number 1. Tu clear kat situ. Jadi X and Z, and then dia punya valence electronic configuration adalah NS2, NP2. Sebab yang macam tadi ya. Dia ada 4 valence electron. Okay, kemudian kita tengok soalan kedua. Which of the two element in one, soalan satu tadi, has smaller atomic size? Antara X dengan Z, yang mana punya size yang kecil? Untuk menentukan size yang kecil, kita boleh menggunakan daripada first IE pun kita dah boleh tentukan. Kita boleh tentukan saiz yang kecil. Kenapa? Sebab dia. Okey, jadi kita akan check ini. This one is 800. Ini 1450. Dan sebelum ni kita dah tahu bahawa kalau IE yang kecil, that means saiz dia besar. Kan? Kalau IE dia besar, makna dia saiz dia kecil. Jadi soalan tanya which of the two element smaller atomic size? Explain. Jadi yang smaller atomic size ialah Z. Sebab Z dia punya IE dia besar. Okay. Sebab Z IE dia besar. Alright. Z nah. Z. Alasan. Okay. Z has higher IE because electron in Z are held more tightly. Okay, elektron dia dipegang dengan kuat oleh nucleus. That's why more energy is required to remove the electron. Jadi sebab tu kita kata Z berdasarkan kita tengok value of first IE. Tengok first IE pun dah cukup. Okay, number 3. State the element with oxidation number of positive 1. Tadi kita dah tengok lah tadi sebenarnya. Jadi jawapan dia ialah Y lah. Y lah. Sebab dia punya drastic increase dekat sini 1200 kepada 6200 kat situ. Jadi of course dia akan ada 1 valence electron. Bila dia ada 1 valence electron, jadi dia cenderung untuk membuang satu elektron lah, dan menjadi positif charge. Jadi jawapan dia adalah Y. Okey, soalan yang keempat. Dia ada yang keempat pula. The phase ionization energy of Z is higher than its force ionization energy. Yang ni dia perbezaan dia sangat besar lah, daripada 5000 ke 3000. Ini sebenarnya kita dah jawab dah tadi. Kita dah tengok. Kita boleh check. Pertama kita boleh guna IE. Kita boleh guna yang tu. Kita ambil IE 2 bagi IE 1, dapat ratio dia. IE 3 bagi IE 2, dapat ratio. Dan last kali kita dapati ratio 5 dengan 4 ni sangat besar lah. 5.45 kalau kita tengok IE. Jadi kita boleh kata bahawa more energy is required to remove the phase electron from inner core. Sebab dia elektron yang duduk pada elektron yang kita keluarkan, elektron yang kelima itu, dia duduk dalam inner core.
Lagi 4 duduk pada valence. Lagi 4 ialah valence elektron. Sebab tu yang kelima itu memerlukan tenaga yang lagi banyak. Kita boleh gunakan cara ini. Dan juga kita boleh kata terus the drastic change between IE4 to IE5 pun boleh. And then kita boleh kata the fixed electron from inner core pun boleh. Okay, soalan yang terakhir, exercise 3 ni yang terakhir. The graph shows the increase in successive ionization energy for an atom Y in the second period. Dia dah beritahu dah, this is second period. Determine the most likely group for Y. Group, ingat bila kita nak tahu group, kita kena check dia punya elektron dia, valence elektron. Jadi kalau kita tengok, dia bagi dah macam ni log IE. Log IE ialah ionization energy yang di logkan dia. Jadi dia punya nombor dia tu jadi kecil sikit lah. Senang kita nak plot graph. This is number of electron removed. Okay. Ini sebenarnya ialah elektron yang pertama dikeluarkan. Dia tulis ni fifth kan. Ini elektron yang pertama dikeluarkan lah, iaitu first IE. Ini second IE, ini third IE, ini fourth IE. Ini adalah fifth IE lah. Alright. Pertama kalau kita tengok ini adalah elektron yang tenaga dia paling rendah. Ni antara 543 tu, 543 tu. Maksud dia ini ialah yang berada paling luar lah. Lepas tu kita tengok kat sini ada drastic change between IE3 dengan IE4, kita nampak ada drastic change. Kemudian kita tengok high IE ini berada pada inner. Jadi itu cara kita analyze graf ini Ini ialah valence dia lah. Low IE ni mesti dia punya valence dia. Ni ada drastic change, kita tahu. Yang ni between IE3, sebab ni IE3 ni IE1, ni IE1, IE2, IE3, ni IE4. Jadi between IE3 dengan IE4 kita nampak drastic change. Alright, sekarang kita nak jawab soalan ni. Determine the most likely group for Y. Kita dapati ada 3 valence elektron, jadi sudah tentu group 13, group 13. Jangan kata group 3 sebab successive ionization energy cuma untuk menguji group 1, group 2, group 13, group 14 and so on sampai 18. Okay, group 13 jawapan dia. Okay, B. Write its valence electron electronic configuration dia. Okay, yang ni dia dah bagi tahu dah second period. That means inilah kesemua elektron yang dia ada. Elektron dia ada. Jadi sudah tentu ini ialah 2s2 2p1. Okey, janganlah tulis yang ni. Yang ini ialah 1s2. Kita tak tulislah sebab soalan minta valence electronic configuration. Jadi kita cuma tulis 3 elektron ini saja. Iaitu 2 ini duduk pada 2s, 1 ini pada 2p. Okey. Kemudian C, what is the most probable compound when Y combined with oxygen? Jadi kita dah tahu inilah group 13, group 2. Kalau group 2 kumpulan 13 memang tidak lain dan tidak bukan ialah boron lah. Boron kan. Ni boron lah ni. Okey, boron lah. Jadi kalau boron bertemu dengan oksigen, dia akan jadi Y2O3. Y2O3. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa di episod yang seterusnya berkenaan dengan periodic table. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.